Ramadan, Ramadan telah tiba. Sebulan berpuasa, salam sayang semua. Bukalah hatiku, puasa norma baru. Ikutan fardu berpuasa. Ramadan tiba, rukun Islam ketiga. Lapar dahaga syaratnya. Oh Allah, takkan melupakanmu. Kami cuma hamba-Mu, patuh segala perintah-Mu. Ku bersumpah yakinlah iman juga alatmu, agar kita dapat menunaikan Ramadan ini dengan penuh keredaan. Oh Allah, takkan melupakanmu. Kami cuma hamba-Mu, patuh segala perintah-Mu. Ku bersumpah yakinlah iman juga alatmu, agar kita dapat menunaikan Ramadan ini dengan penuh keredaan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Kembali bersama kami di Sembang Sahur. Ini malam kedua untuk edisi 2021 dan saya Miswan nak memperkenalkan seorang ahli keluarga terbaru kami di Sembang Sahur, Hawa Rizwana. Terima kasih Hanif. Ya. Pertama kali sebenarnya bergandengan dengan Hadir Miswan mengajar bersama-sama. Idola ni dalam bidang jangan pengacaraan. Kalau saya pun mengidolakan awak mengidolakan saya. Alhamdulillah. Macam mana? Bolehlah kita sama-sama. Okey. Tak boleh mengidolakan saya. Sabar sebab kita belum kenalkan lagi. Baik, Baiklah. Hawa. Okey, bukan saja kami berdua, bukan saja Hanif, Hawa, kita ada lagi seorang tetamu, Ustaz Haris Ismail di studio. Apa khabar Ustaz? Kau baik, Alhamdulillah. Nampak lebih berseri-seri pada tahun ni kita lihat. Bersih-bersih lah. Kita dah berkahwin lah. Terilah kan. Selamat pengantin baru, masih barulah. Ya, betul. Okey Ustaz, topiknya di Sembang Sahur pada malam ini, kalau semalam kita berbicara mengenai bagaimana COVID itu sebagai peluang kedua. Malam ini kita ingin melihat satu lagi topik daripada COVID-19 berkaitan dengan mengubah akhlak dan diri kita. Ini mungkin satu topik yang besar, genre, tapi kalau kita ingin beri satu penghususan kepada perbincangan kita, mungkin kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Setahun bersama dengan COVID, Ustaz, mungkin permulaannya bagaimana Ustaz melihat ujian ini, pandemik yang datang ini boleh mengubah diri setiap orang itu? Baik, saya rasa ramai juga yang tak tahu. Saya juga salah seorang yang telah dikuarantinkan masa COVID ni. Pada awalnya, peringkat paling awal. Jadi antara pengajaran dan perkara yang paling baik semua penonton boleh dapat adalah seorang lelaki itu bila dia duduk di rumah, dia terpaksa menjadi imam. Dah lama-lama tak pernah sembahyang dengan keluarga ni. Masa inilah kita sembahyang dengan keluarga. Setuju? Kita buat taklim dan taklum, baca kitab sama-sama, panggil isteri, anak. Yang mana belum kahwin, panggillah mak ayah ke adik-beradik kan. Jadi timbulnya kepimpinan. Kan Nabi kata ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipersoalkan atas apa yang kamu pimpin. Jadi masa COVID ni kita semua ni kan, lelaki baik perempuan, kita ada fungsi ataupun peranan kita yang begitu besar kat rumah. Ayah kena make sure anak dia semayang. Takkan nak biar semua semayang sendiri. Kan? Semua pun susah-susah, nak keluar pun susah. Mak lah tempat kita bersembang banyak. Abang lah tempat kita meluah perasaan dan sebagainya. Jadi peranan sebagai seorang, kita kata ahli keluarga itu lebih nampak dan lebih kuat. Agamanya terutamanya
di waktu COVID ni lah, ni pandangan saya terutama. Sebenarnya banyak hikmah dapat kita lihat kan, walaupun dalam keadaan yang tertekan akibat COVID-19 yang memberi kesan yang besar lah sebenarnya dekat apa-apa sektor pun sekalipun. Baiklah Hanif, Ustaz, kita ada seorang lagi tetamu bersama kita. Siapa tu? Seorang selebriti, pandai berlakon, pandai menyanyi. Kita bersama Izu Islam. Ya, silakan kita nak menjemput Izu Islam. Silakan. Sila-sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berbicara mengenai COVID-19 mengubah, tapi nampak macam Izu tak ada apa yang berubah ni. Sama je tahun lepas kita panggil pun macam ni. Ada sikit lah. Izu sihat? Alhamdulillah baik. Ya. Hanif, Alhamdulillah sihat. Hawa sihat. Sihat, Alhamdulillah. Haris. Sihat, Alhamdulillah. Saya pun alhamdulillah sihat. Perut je besar sikit. tak ada. Kenyang makan. Oh, Sebab tu kita semua kena duduk tegak lah. Oh, patutlah masing-masing tegak je ya. Izu mungkin boleh buka bicara kita berkenaan dengan COVID-19 mengubah akhlak. Dari sudut pandangan Izu sendiri antara pengalaman yang lalui sepanjang setahun ini. Okey, macam Izu sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, terima kasih banyak-banyak nak ucapkan kepada semua yang jemput Izu pada hari ini, datang ke sini. Dan apa yang Izu boleh kongsikan adalah, Izu rasa memang satu tamparan yang hebat, satu benda yang besar untuk kita semua umat Islam atau seluruh dunia lah sebenarnya bila menghadapi COVID-19 ni. Terutama sekali bila kita dah sibuk macam Izu sendiri, hari-hari memang sibuk bekerja. Shooting lah, event lah, itulah, inilah, macam-macam benda nak kena buat dalam satu hari. Kadang-kadang Ustaz minta maaf cakap, kita manusia memang kita kadang-kadang kita terlepas. Ataupun kadang-kadang kita leka, lalai. Banyak kadang-kadang macam Izu sendiri jujur bagi tahu, kadang-kadang kita 5 waktu tak cukup Ustaz. Betul. Kadang-kadang terlepas. Kali ni bila betul-betul dekat rumah kita dalam pandemik COVID-19, kita recall balik. Banyak benda aku tertinggal. Banyak benda aku tak buat. So, kita muhasabah diri. Izu rasa Izu nampak kat situ, baik Izu dan juga isteri kita banyak duduk bersembang tentang benda ni dan alhamdulillah kita jumpa solusi satu persatu. Benda yang kita selalu tinggal kita buat awal, yang kita lewat kita buat awal, yang kita tinggal kita buat, macam itulah. Tadi Izu ada katakan tentang muhasabah diri. Bagaimana dengan muhasabah diri ni Ustaz dapat mengubah akhlak seseorang itu menjadi lebih baik? baik. Macam mana Izu kata tadi, kan? Kita, na'udzubillah lah, kita kadang-kadang tertinggal solat dan sebagainya. Dan di situ, kita mengukuhkan akidah yang paling penting dalam hidup kita. Sebab Nabi SAW bagi tahu, man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang Izu faham nampaknya. Cuba faham. Bermaksud. Silakan. Serahkan pada ahlinya. Siapa yang tinggal solat secara sengaja, maka dia menjadi kafir. Pandangan-pandangan yang kuat mengatakan sebegitu. Tapi tak adalah kita kata dia keluar daripada Islam. Tapi seolah-olah dia ni tidak menghargai Islam. Sebab antara beza orang Islam dan orang kafir adalah solat. Waktu pandemik, antara perkara yang paling banyak saya belajar, sebab kita masa pandemik tahun lepas pun masuk Ramadan juga. Setuju? Kan? Ya. Dan saya sebenarnya juga ada hafaz sikit-sikit Quran lah. Sebelum ni kita tak berpeluang untuk mengulang Quran secara menyeluruh. Tapi bila time Ramadan ni kat rumah, ayah kata, "Gijik naik jadi imam." Kahwin lupa belaka dah. Berat. Tapi Berat. bila ayah duduk belakang ni takut lah. Kita takut lagi daripada jemaah-jemaah yang lain. Sebab ayah kita kat belakang. Jadi kita pun betul-betul hafal, ingat balik, pergah balik. Alhamdulillah. Syukur. Boleh teruskan dan boleh ingat Quran yang dah lama kita tinggal. Baik. Sangat hebat. Okey, baik, kita nak teruskan perbincangan. Kerana selepas ni kita pun ada lagi satu perbincangan dari satu sudut pandang yang berbeza daripada khalifah-khalifah ini yang bersama menyantuni bagaimana perubahan akhlak mereka akibat daripada COVID-19. Tapi sebelum itu, Hawa, kita nak bertindak seketika. Jom kita saksikan segmen Jom Masak bersama Chef Naim bersama Nestle Everyday Milk. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam segmen Jom Masak dan anda bersama saya Chef Naim. Segmen ini dibawakan khas oleh susu tepung Nestle Everyday Nutri Kuat. Lengkapkan nutrisi, kuatkan family. Itulah pentingnya susu ni. Okey, jadi sekarang ni untuk menu kali ni, apa yang saya nak buat adalah menu mudah tapi mungkin anda tak pernah cuba ataupun mungkin tak pernah dengar, iaitu saya punya menu ikan papilot. Langkah yang pertama apa yang saya nak kena buat adalah saya akan hiris semua bahan-bahan kita. Kemudian kita akan masukkan dekat dalam kita punya bowl ni. Okey, jadi kita akan potong dahulu kita punya ketumbar. Okey, kita chop sikit dan saya akan masukkan terus ke dalam kita punya bowl. Dan seterusnya saya akan masukkan lebih kurang dalam 3 tangkai cili padi. Sama je, hiris juga. Hiris nipis, masuk terus dalam ni. Seterusnya
Bawang putih saya pakai dalam sebiji. Okey, hancur sikit dan kemudian kita chop. Seterusnya serai. Kita kena potong dia kecil sedikit. Dari sini kita hanya tinggal chop dia. Kan ada ketumbar, ada pula kita punya bawang putih bersama dengan serai. Dia punya aroma tu betul-betul memanggil. Kena pula bulan-bulan puasa macam ni kan. Sekarang ni untuk lobak merah sama juga. Saya akan potong dan kita akan letakkan kat dalam supaya kita boleh gaulkan dia sekali. Masukkan lobak merah dalam ni. Dan seterusnya, okay, saya akan buatkan dia punya paste dulu. Saya akan masukkan kita punya sos tiram. Okey, sos tiram dah ada. Seterusnya saya punya ni garam dan juga lada hitam sedikit. Okey, lada hitam. Terusnya garam. Okey, sekarang saya akan masukkan kita punya ikan siakap yang dia dah dipotong pada dua. Dan anda boleh lihat juga saya kelarkan sedikit ikan ni. Sebenarnya ini satu untuk bagi dia cepat masak dan yang kedua supaya perapan dia yang saya dah buat sekarang ni dia akan meresap ke dalam ikan. Jadi bila kita nak makan ikan tu kan dia akan rasa lebih kuatlah rasa ikan tu. Dan juga kita punya perapan tu. Gaul sikit. Ini belum siap lagi sebenarnya sebab saya ada satu bahan utama yang saya perlu masukkan iaitu kita punya inilah dia. Susu tepung Nestle Everyday NutriQuat. Okey, kita masukkan sikit dalam ni. Wah. Baik, saya dah masukkan dah kita punya susu dekat dalam ni. Jadi anda tahu kenapa saya pakai susu ni sebenarnya? Sebab ianya kaya dengan kita punya kalsium, zinc dan juga protein yang baik untuk tumbesaran tubuh badan macam ni. Jadi badan kita akan jadi lebih sihat lah sebenarnya. Baik, selepas kita dah gaulkan ke semua bahan-bahan kita dan anda boleh lihat sendiri, saya pun dah letakkan ikan dekat kertas tadi. Dan kita dah lipat dia dengan cantik. Kemudian saya dah letak atas pemanggang kita ni. Dan untuk saiz ikan yang besar macam ni, saya perlukan masa lebih kurang 8 ke 10 minit. Jadi lepas ikan saya dah siap, saya akan tunjukkan kepada anda. Tapi sebelum tu, jangan lupa hidupkan api. Baik, lepas saya dah biarkan ikan papilot saya ni masak dekat dalam kertas ni lebih kurang dalam masa 10 minit lah kan. Kalau nak tahu dia dah masak ke belum, biasanya saya akan tekan sedikit. Dia rasa dah padat macam tu. Okey, maksudnya saya dah sesuai ni untuk kita hidangkan terus dekat atas pinggan kita. Inilah dia ikan papilot kita. Pertama dan juga yang kedua. Okey. Sekarang ni saya akan tunjukkan sikit macam mana rupa dia dekat dalam ni. Saya akan gunting sikit dan kita akan koyakkan dia. Kita buka dia macam ni. Berasap-rasap macam tu. Jadi inilah dia ikan papilot saya dan untuk anda dekat rumah jangan lupa gunakan susu tepung Nestle Everyday NutriQuat sebab ianya bagus untuk tumbesaran badan anda. Kaya dengan kalsium, zinc dan juga protein. Dan anda tahu juga sebenarnya untuk kita susu ni, sebenarnya kalau anda minum 2 gelas sehari, ianya bersamaan dengan 100% vitamin C untuk badan anda. Jadi jangan lupa cuba. Layan program Sembang Sahur. Bulan Ramadan hanyalah di TV3. Setiap minggu bersama kami untuk tontonan kepada anda semua. Salam sayang hanya di TV3. Sejauh mana COVID-19 mengubah akhlak dan diri kita, itu yang dibawakan di Sembang Sahur 2021 episod 2 pada malam ini. Betul, dan kalau tadi kita perhatikan Plan B, sahabat kita yang dari beberapa musim lepas pun bersama dengan kita pun ada perubahan dari sudut image mereka. Jadi kalau masih dari ingat tadi ya, Abang? Ya betul. Memang kita akan cakap sepanjang Sembang Sahur ni. Dan sekarang kita bersama dengan Izu dan juga masih lagi Ustaz Haris bersama dengan kita untuk topik ini mengubah akhlak dan juga diri kita untuk COVID-19 ini. Saya nak teruskan kepada Izu. Mungkin Izu boleh kongsikan juga sekarang ni zaman media sosial. Ada yang mengatakan bahawa nak mengubah diri ini perlu ada sesuatu mimpi lah, maksud tersirat lah, apa semua. Hidayah. Kan? Dan dia hidayah, dia bergantung pada subjektif masing-masing. Bagi Izu melihat pada perubahan tu, macam mana kita nak nilai ataupun ukur perubahan kepada diri sendiri dan juga orang lain tu, Izu? Okey, macam Izu sendiri tak adalah sampai nak kena tunggu mimpi ataupun apa-apa yang menjentik hati kita untuk tunggu kita berubah. Kalau nak tunggu tu lagi 10 tahun pun kita masih lagi menunggu. Tapi kita kena cari sendiri. Macam Izu dulu, macam Izu sendiri, ini bukan cerita pasal COVID-19. Masa dulu
contoh macam Izu sendiri, awal-awal berlakon dulu Izu memang ada buat persentuhan. Ya. Contohnya kan. Ya. Jadi bila Izu dah berkahwin, dia rasa dengan sendiri bila kita dah berkahwin ni kan, kita ada tanggungjawab. Kita ada ramai orang yang kita nak kena jaga isteri, nak kena jaga family, nak kena jaga belah mentua. Jadi dulu-dulu orang ramai baik Izu cakap, oh kau ni nama je Izu Islam. Tapi kau berlakon pegang-pegang, sentuh-sentuh. Okey, so dekat situ saya terdetik macam okey betul juga apa yang diorang cakap ni. So better aku berlakon lepas ni aku tak nak sentuh. Tak kira dah berlapik ke tak berlapik ke tak nak sentuh. Ya. Tapi bila buat macam tu kena juga. Baik kau tak payah berlakon dia kata. Kalau kau tak nak pegang, tak nak sentuh, baik kau tak payah berlakon tak ada feel lah. Jadi pada awal-awal tu memang rasa down macam tak apalah, mungkin orang dah tak terima aku dalam industri. Orang tak nak aku bersentuhan, takkan sebab dia orang cakap macam tu aku nak sentuh balik. So tak apalah. Masa tu redha. Dan alhamdulillah lepas tu director dan juga producer-producer dah mula cakap okey, tak ada masalah, tak sentuh pun tak ada masalah. Boleh kita boleh cheat, boleh cheat tu, boleh cheat ini. So maknanya penerimaan tu sebenarnya bergantung pada diri kita. Kalau kita kuat, insya-Allah Tuhan akan bantu. Semuanya semula jadi sebenarnya, dan kritikan tu membina sama ada kita boleh terima dengan ikhlas ataupun tidak. Awak perasan tak? Perasan Cakap apa? pasal kahwin je, Ustaz Haris kita yang angguk. Senyum je. Nampak. Okey, baik. Kita nak Tempat terus dia ke mana dah awak? Okey, baiklah. Bercakap mengenai akhlak dan juga keikhlasan ni kan Hanif, kita ada 4 orang muda berusia antara 24 hingga 30 tahun. Pada COVID-19 pada gelombang pertama tahun lalu, mereka ada inisiatif untuk sanitize ataupun nyah kuman rumah mereka yang positif COVID-19. Untuk mengenali insan-insan ini dengan lebih mendalam, ayuh kita saksikan bingkisan ini. Pertubuhan Komuniti Khalifah Selangor atau lebih dikenali sebagai Khalifah merupakan badan bukan kerajaan yang menjalankan aktiviti dan program pembangunan. Ditubuhkan pada tahun 2018, Khalifah sangat aktif di sekitar Selangor. Bermula dengan membantu golongan asnaf dan orang kurang upaya. Kami menjalankan sanitasi percuma kepada seluruh kawasan perumahan, terutamanya di Shah Alam. Jadi beberapa kawasan telah kami sanitasikan di beberapa bahagian di Shah Alam, Bukit Jelutong, dan terutama sekali di Seksyen 24, 23, 22 iaitu di bawah zon MBP zon 8. Bergerak aktif sejak pandemik COVID-19 melanda negara, badan ini turut berusaha memberi bantuan kepada golongan yang terjejas dan melakukan perkhidmatan sanitasi secara percuma. Telah mengadakan sanitasi di masjid dengan kerjasama ahli jawatankuasa masjid. Alhamdulillah kita telah mensanitasikan masjid ini secara menyeluruh. Perkhidmatan sanitasi secara percuma daripada NGO ini dijalankan mengikut permintaan dan keperluan pihak tertentu. Baik, itu dia antara kehebatan anak muda ini, sukarelawan Khalifah yang kita gelar, dan kita nak panjangkan lagi kehebatan mereka. Untuk kita teruskan perkongsian berkaitan COVID-19 ini, kita nak singgah ke salah sebuah masjid Al-Hidayah, Seksyen 18 Shah Alam. Rakan setugas, sebenarnya saya segan nak cakap rakan setugas. Ini orang hebat ni, Ustaz Muhammad Zarifi berada di sana. Berbesar hati untuk bersama kami di Sembang Sahur ini untuk berkongsi dengan segala aktiviti yang dilakukan di sana. Silakan Ustaz Zarifi kalau sudah bersedia. Terima kasih sahabat-sahabat saya di Seri Pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penonton, saya Ustaz Zarifi. Malam ini, saya dan kru produksi kami berlintas langsung dari Masjid Al-Hidayah, Seksyen 18 Shah Alam, Selangor. Alhamdulillah malam ini, saudara penonton, saya bersolat Isyak dan bersolat sunat tarawih di masjid ini. Alhamdulillah, para jamaahnya bersolat, bermunajat, mengikut SOP seperti yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa agama. Dan kita lihat sekarang ini, para jamaah selepas solat sunat tarawih
menyambung pula aktiviti bertadarus Al-Quran. Ya, kita di dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, marilah bersama-sama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi saudara penonton, bagaimana Al-Quran kita, bagaimana kita baca setakat hari ini. Baik, saudara penonton, saya nak berkongsi selepas ini. Kami ada juga anak-anak muda dari pertubuhan komuniti Khalifah Selangor yang melakukan kerja-kerja sanitasi dan proses penyakuman. Jadi lihat pengurusan masjid telah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Baik, saya ingin bertemu dengan timbalan pengurusi pertubuhan Khalifah Selangor, Encik Azlan, bersama dengan pasukan beliau yang melakukan kerja-kerja sanitasi dan proses penyakuman secara percuma. Assalamualaikum Encik Azlan. Waalaikumsalam Ustaz. Baik Encik Azlan, apa falsafah ataupun semangat apa yang Cik Azlan dan pasukan bawa sehingga buat program-program secara percuma seperti malam ini, Cik Azlan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Ustaz dan juga TV3 kerana membuat kami NGO Khalifah ini. Okay, terlebih dahulu kami ingin beritahu kami ini adalah aktivis yang bergerak secara berkumpulan untuk menjalankan khidmat kebajikan kami di dalam Shah Alam bermulanya. Tapi apabila berlakunya pandemik COVID ini, kami lihat kami harus pergi dengan satu arah tujuan yang baru untuk membantu frontliners untuk kita membantu dalam program nyakuman sanitas di mana ketika ini dah 250 keluarga termasuk juga sekolah, surau dan masjid telah kami nyakumankan. Jadi bagaimana kumpulan ataupun pasukan Cik Azlan semangat, terus bersemangat? Ya, terus bersemangat. Kami akan teruskan program-program ini secara berterusan di mana kita tahu di luar sana ketika ini masih ramai lagi keluarga yang masih dijangkiti COVID-19 ini. Dan untuk maklumah Ustaz juga, sebelum ini kami juga telah melakukan satu program. Kami bukan nyakuman rumah saja, kami telah melakukan satu program kereta nyakuman van sekolah, teksi dan juga grab car. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada Cik Azlan dan seluruh pasukan. Dan inilah penonton contoh anak muda yang berkhidmat untuk masyarakat. Dan semangat inilah sebenarnya yang kita nak bawa dalam bulan Ramadan ini. Kerana baginda Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, ialah insan yang paling banyak berkhidmat kepada insan yang lain. Baik, Cik Azlan, mungkin ada pesanan Cik Azlan kepada anak-anak muda di luar sana lah untuk mencontohi semangat adik-adik ataupun anak-anak muda Khalifah kita ini. Okay, kepada anak-anak muda di luar sana, kita teruskan berkhidmat untuk masyarakat, terutamanya komuniti setempat. Kerana apa yang kita buat ini adalah ikhlas kerana lillahi ta'ala dan benda ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita buat ini adalah untuk masyarakat setempat, penduduk setempat kita bantu frontliners kita untuk kita membendung wabak COVID ini daripada lagi tersebar luas, insya-Allah. Mungkin ada perancangan selepas ini daripada Khalifah. Selepas ini mungkin nak bergerak ke sekolah ataupun premis-premis awam yang lain. Ya. Pada ketika ini kita masih meneruskan program sanitasi ini kepada sekolah, tadika, taska mengikut permintaan mengikut permintaan, dan program ini akan kita teruskan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Jadi selamat maju jaya. Boleh tengok page Khalifah kami. Baik. Terima kasih Cik Azlan, selamat berjaya insya-Allah. Baik, hadirin semua, saya nak bergerak ke penaja kami, Koperasi Kopetro Berhad, yang mana pada tahun ini alhamdulillah pihak Kopetro telah berbesar hati untuk memberikan tajaan sumbangan kepada pihak-pihak berkaitan, dan pada malam ini pihak Kopetro telah berbesar hati untuk menyampaikan sumbangan kepada pihak pengurusan Masjid Al-Hidayah dan juga pihak pertubuhan komuniti Khalifah. Dan malam ini pihak Kopetro diketuai oleh Tuan Haji Jailani bin Talib, merupakan ahli lembaga koperasi, dan juga turut disertai ketua pegawai eksekutif dan para pengurusan Kopetro Berhad. Jadi saudara penonton, inilah semangat yang kita nak bawa, kita nak bugarkan di dalam Ramadan ini. Kita nak bawa semangat dan kita bugarkan semangat untuk kita membantu masyarakat di luar sana. Kerana itu baginda Nabi SAW ada menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa yang memberikan makanan juadah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, janji Nabi, orang yang memberi makan itu mereka akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Jadi saudara yang dirahmati Allah, marilah kita bawa semangat ini
untuk kita membantu masyarakat di luar sana. Mari kita mula setapak dan saudara yang paling penting, Ramadan ini kita isilah dengan perkara yang bermanfaat agar Ramadan ini tidak sia-sia. Setakat ini sahaja, kita kembali ke Seri Pentas. Ya, terima kasih Ustaz Zarifi. Hanif sebenarnya dah lama tak berterawih dekat masjid. Yalah, tahun lepas tak boleh kan? Betul. Tahun ini pun teruskan berterawih kat rumah diimamkan oleh ayah. Keluarga itulah kita cakap antara hikmahnya COVID-19 ni menyeratkan lagi hubungan antara keluarga. Hebatnya. Baik. Okey, saya sukalah Ustaz Zarifi ni tadi satu masjid dia bawa kita pusing. Maksudnya dia dah mengubat kerinduan kita ke masjid jugalah kan kepada mereka yang belum berkesempatan. Kita masih bersama Ustaz Haris dan juga Izu. Ustaz, saya nak bertanya terus kepada apa yang ditunjukkan oleh Ustaz Zarifi tadi. Sekarang ni ramai yang belum berlumba untuk melakukan kebaikan atas sebab pandemik, membantu mereka yang kesusahan. Keikhlasan itu biar mereka ukur sendirilah. Tapi adakah ianya juga satu hikmah COVID-19 ini dengan kelebihan orang belum berlumba melakukan kebaikan? Baik, bila pandemik ni berlaku, mudah untuk kita buat baik. Kenapa kita tengok tadi yang grup Khalifah tadi? Dia boleh bagi free sanitize ni. Sedangkan keadaan sekarang ni memerlukan kepada perkara itu. Macam Ustaz Zarifi sebut tadi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Dalam masa sekarang ni kan, sahabat kita pun ada juga buat benda baik kan, bagi face shield, face mask secara percuma kepada mereka yang memerlukan. Ini bukan saja kita memberi kebaikan pada orang lain, tapi kita juga membendung daripada penyakit ni terus tersebar. Itu juga yang baik. Dan kita mudah untuk buat benda ni. Sekarang face mask berapa ringgit ya? Betul. Kalau ada masa-masa kita nak bantu kadang-kadang pergi masjid, orang nak cepat. Boleh kita letak satu kotak, siapa yang tak sempat ambil kan. Allah Taala akan beri kita kebantuan yang lebih lagi daripada perkara itu. Nak tunggu kita ni pergi buat 20 rakaat, bukan hari-hari kita mampu buat. Ada hari-hari yang kita kuat iman kita, ada hari kita buat 8 je. Ada hari kita buat 2 pun ada. Tapi kita minta apa sahaja bantuan yang kita boleh beri kepada semua. Ni penonton-penonton di rumah, siapa-siapa yang nak bantu, nak mudahkan orang lain, belilah benda-benda yang mudah-mudah, sedekahkan. Nak lakukan sumbangan ni bukan saja dari segi kewangan kan, tapi benda-benda yang memerlukan juga seperti yang Izu pernah sumbangkan antara face mask kan. Tetapi kita nak cakap dari sudut keikhlasan lah untuk kita sentiasa berakhlak mulia ni, kita tak naklah sentiasa bermusim kan. Ada kalanya kita baik, ada kalanya kita kurang baik. Bagaimana kalau Izu kurang baik lah. Kalau Izu sendiri ayat yang lebih baik bagaimana adalah kurang baik. Kalau Izu bagaimana nak konsisten istiqamah untuk sentiasa melakukan amal ibadah ataupun kebaikan? Macam Izu sendiri, kita selalu kena tengoklah kalau kita rasa susah, sebenarnya ada lagi orang lain yang lagi susah daripada kita. Kalau kita rasa kita tak mampu, sebenarnya ada lagi orang lain yang lagi tak mampu daripada kita kan. So apa yang macam Izu dengan wife buat, macam sebelum ni masa PKP, kita buat live dengan fan-fan semua, dengan Datuk Fiz Virus juga. Kita kumpul dana untuk kita bantu mereka yang memerlukan. Kita bagi hulukan juga bantuan kepada frontliner. Kita bagi makanan, kita bagi hand sanitizer, kita bagi face mask. Lepas tu sebelum ni pun juga kita ada buat bagi 500,000 pelitup muka kepada mereka-mereka yang memerlukan hasil gabungan Himayah dan juga Nutrovis. Dan Izu rasa untuk terus istiqomah ni sebenarnya, ya macam kita kena tanya diri kita sendirilah kan. Dan musim pandemik sekarang ni, tak semua orang senang. Ada orang kita nampak macam senang, tapi sebenarnya kita tak tahu di sebaliknya kesusahan dia tu macam mana. Jadi apa yang kita setakat kita boleh bantu, tak adalah kita dah bantu semua. Kan kita ada RM1, kita bagi 50 sen seorang. Kalau kita ada RM10, kita bagi RM5 seorang. Kalau kita tak mampu nak bagi semua kan. Janji kita bagi. Apa yang kita rasa kita boleh bagi, kita bagi. Apa yang rasa kita boleh bantu, kita bantu. Sumbangan itu sebenarnya bukan dengan wang ringgit saja. Betul. Ustaz, mungkin saya nak tanyakan, ini satu soalan yang mungkin menjadi perdebatan juga, terutamanya di media sosial, golongan bijak pandai ni. Sebab terlebih berfikir pun satu perkara juga. Kita memang perlu takut dan taat kepada Allah SWT yang satu saja. Tapi ada yang mengatakan bahawa yalah, ini COVID ni ramai yang juga takut. Takut dengan terkena jangkitan, takut dengan kematian, dimomokkan juga dengan ketakutan COVID. Bagaimana untuk menghalang ataupun mengelak daripada stigma bahawa takut Allah je, jangan takut benda-benda lain yang lebih mengancam nyawa ni. Hidup mati pun ditentukan Allah. Tapi COVID ni juga kadang-kadang kita tengok pun banyak kes kematian ni. Bagaimana sebenarnya ingin mengimbangkan pemikiran sebegitu, Ustaz? Baik, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
panjang ayat ni ayat 1000 dinar. Rasa semua orang pun tahu, Izu pun tahu. Jadi di akhir tu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita ni dalam Islam kita tak boleh jadi orang yang kurang cerdik. Kalau kita kata ada pandemik pada ketika itu, jangan kita buka emas pergi letak diri kita dalam suasana yang boleh membunuh. Kerana dalam maqasid syariah, tujuan agama ni diadakan antaranya untuk memelihara kita punya afiah, kesejahteraan kita. Kesihatan kita wajib kita pelihara. Tapi dengan cara macam mana? Jangan kita, aku tawakal nak buka ni, nak pergi je mana-mana, tak payah nak bersalam dengan orang semua. Apa yang telah dianjurkan, kita ikut. Tapi dalam masa yang sama, kita yakin yang mematikan, yang menghidupkan, ya Hayyu, ya Qayyum. Pagi tadi saya bawa ada satu sesi tazkirah bersama ahliah saya, orang rumah saya. Dia bagi tahu yang menguruskan. Kan biasa Allah SWT, kita masa kita kecil, dia cakap apa kat belakang? Kita masa kita kecil kan, kita tak boleh urus diri kita. Kita kata kita hidup kan. Kita hidup tapi kita tak boleh urus diri kita. Sampai satu tahap kita umur 20-an ni, belah-belah apa semua, kita dah ada fikiran yang kita boleh mengurus, barulah kita boleh menguruskan diri. Jadi untuk kita uruskan diri kita dalam keadaan ini, yang pertama kita banyakkan minta pada Allah SWT. Doa yang mudah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Perbaiki setiap urusanku ya Allah. Supaya kita terhindarlah daripada perkara-perkara macam ni. Keyakinan Allah nombor satu. Jaga-jaga. Ilmu kena ada. Barulah agama itu cantik cara kita membawanya. Semuanya bermula dengan awal itu dan juga ilmu pun kena ada. Kena ambil tahu tentang isu-isu semasa juga. Jangan pandai-pandai. Baiklah Ustaz, sedikitlah nak tanya dekat Ustaz tentang COVID-19 ni memberi tekanan dekat orang dan mereka menggunakan alasan tertekan ataupun tekanan tu untuk berkelakuan ataupun contohnya kalau di media sosial untuk komen-komen yang mengarut, komen-komen yang menyakiti yang lain atas alasan tertekan. Tapi bagaimana sebenarnya seharusnya mereka gunakan tekanan tu ke arah yang lebih positif? Baik. Tekanan. Izu tertekan tak semasa PKP baru ni? Sudah ke situ pula. Dia tolak kat sini. Tapi sejujurnya pada awalnya, seminggu ke 2 minggu awalnya memang rasa macam stres. Sebab kita memang hari-hari bekerja, tiba-tiba kena duduk rumah. Patutnya hari ni jam luar kena kerja. Macam tak boleh keluar rumah. Tak boleh kerja lah. Apa nak buat ni kat rumah ni? Memang rasa macam biol, kerja duduk rumah. Tapi tak adalah sampai rasa macam nak up social media macam, oi aku dah tak betul ni duduk kat rumah ni, apa aku kena buat? Tak adalah. Kita kena fikir rasional, kita kena fikir positif lah. Kenapa kita kena duduk rumah untuk membendung, untuk mengelak daripada kena wabak ni, daripada kita berjangkit ataupun kita bagi jangkitan pada orang lain kan. Baik. Yang mana kalau ada orang tu dia rasa tertekan tu, maksud orang lelaki tu utamanya. Kalau dia rasa sedikit tertekan tu, maksudnya betul lah apa yang dia rasa tu. Kenapa? Wajibnya orang lelaki mencari nafkah. Orang lelaki disuruh untuk keluar dan beri infak kepada isteri-isteri di rumah. Setuju. Jadi kalau dia tak rasa tekan tu problem. Betul lah, itu jawab tu betul lah. Maksudnya dia bekerja nak cari nafkah untuk keluarga. Baik, untuk perasaan di sosial media. Ini satu perkara yang sangat penting adalah Nabi SAW diutuskan antaranya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita bercakap aksaru khataya min bani Adam filisani. Paling banyak dosa anak Adam ni daripada mana? Daripada lidah dia. Jadi jaga-jaga. Cantik sekali jawapan tersebut sebab saya rasa kita nak elakkan daripada semua orang tertekan juga. Kita berteriak seketika di Sembang Sahur ni, kita teruskan segala pertanyaan berkaitan dengan COVID-19 mengubah akhlak dan diri kita. Jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih kerana terus menonton kami di Sembang Sahur dan kita nak teruskan perkongsian. Seperti biasa kali ini, di setiap segmen akan kami bawakan setiap kali Sembang Sahur berkaitan dengan perkongsian satu produk yang hebat ni. Untuk itu saya nak perkenalkan, kita bersama dengan Datuk Azil Muhammad Razi, pengasas V Asia Beauty and Healthcare yang sudi bersama dengan kami pada malam ini. Datuk sihat? Sihat belah, sihat Hanif. Saya sihat, Alhamdulillah. Datuk, mungkin boleh kita teruskan dengan perkongsian produk yang hebat di depan saya ini, silakan. Terima kasih Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Singgah Sahur Hanif. Siaran lagi hari ini ya, Alhamdulillah, yang mana saya kira produk Asia mendapat tempat di hati pengguna seluruh rakyat Malaysia, yang mana rata-ratanya Hanif penonton Singgah Sahur adalah pengguna setia produk Asia, yang mana telah mendapat sambutan hebat di pasaran ya, saya kira ya. Yang mana produk Asia juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand selama 2 tahun berturut-turut dan juga super health brand selama 6 tahun berturut-turut ya. Yang mana Hanif ya, saya kira bulan Ramadan ni bukan sahaja bulan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita, tapi dalam masa sama ini adalah bulan yang paling baik dan paling tepat ya untuk kita meningkatkan ya tahap kesihatan kita Hanif. Yang mana saya kira ya,
penjagaan kesihatan sangat penting ya, mana pemilihan makanan tambahan ya, saya kira seperti anda lihat ya, platinum drink yang saya bawakan hari ini ya dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan ya, seperti mana visual di kaca TV ya, mana anda lihat. Ini adalah antara senario biasa yang berlaku ya di kalangan warga emas, Hanif. Kalau kita perhatikan ni rata-ratanya ada masalah kadang-kadang cepat letih, rasa lesu, kurang bermaya ya, penat ya, yang mana kadang-kadang perkara ini mengganggu ya. Kadang-kadang kita nak solat bersusah, terpaksa duduk, tak boleh solat dengan sempurna ya, nak berdiri dan sebagainya, Hanif. Yang mana ya makanan tambahan sangat penting ya, yang mana saya kira ya kita adalah apa yang kita makan ya, disebabkan oleh faktor pemakanan ya. Kadang-kadang kita makan tak jaga, makan manis berlebihan, makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, saya kira semua ini boleh menyebabkan macam-macam penyakit berangkai dan sebagainya ya. Yang mana platinum drink di Asia ini telah lama berada di pasaran, Hanif, yang mana ya pengambilannya sangat membantu ya untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda, yang mana saya kira gabungan buah-buahan yang terbaik ya, antaranya seperti buah makuberry ya, mana buah makuberry ni kita rumuskan dalam platinum drink sebab apa ya, kajian menunjukkan bahawa pengambilan buah makuberry ni sangat-sangat baik ya untuk kesihatan tubuh badan, dan masyarakat Mapuche di Amerika Selatan ya, mereka percaya bahawa buah makuberry ini adalah simbol kesihatan, kecergasan ya, dan juga kekuatan ya, yang mana dapat membantu memerangi radikal bebas ataupun penyakit-penyakit yang berbahaya, Hanif. Saya kira ya secara tidak langsung ya, bila anda amalkan platinum drink ini dapat membantu meningkatkan mutu, tahap juga taraf kesihatan. Dan selain itu juga, Hanif, dalam platinum drink ini juga ya ada rumusan seperti shark cartilage ya, yang mana shark cartilage ini sangat baik ya untuk membantu menguatkan lagi sendi otot ya, mengurangkan kata orang tu geseran pada lutut ya. Saya faham disebabkan oleh masalah ini jugalah, Hanif, kadang-kadang kita susah nak solat dengan solat berdiri ya. Betul. Dan satu lagi ya, ada ramuan seperti Zanton ya, mana Zanton ni didapati daripada kulit ekstrak kulit buah manggis ya, yang mana pengambilan Zanton ni sangat-sangat baik, yang mana dapat membantu menguatkan imunisasi tubuh badan ya. Dalam keadaan pandemik ni kita faham ya, kadang-kadang penyakit dan sebagainya ya. Jadi pengambilan platinum drink ni sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi sangat-sangat baik untuk tubuh badan anda. Dan kalau bulan puasa ni saya sangat cadangkan ya, anda amalkan ketika waktu bersahur. 15 hingga 30 mil dah cukup. Okey. Dan pada waktu malam selepas kita dah berbuka puasa, boleh minum jus hasil lega, Hanif, yang mana ya dalam jus hasil lega ni ada 5 ramuan terbaik ya, seperti lemon, madu, halia, cuka apple dan juga bawang putih ya, yang mana seperti mana kita ketahui ya, khasiat lemon sebagai ramuan detox mula jadi. Kita tahu kita dah makan macam-macam bulan Ramadan ni, Hanif. Kadang-kadang kita rasa tak selesa, pencernaan terganggu dan sebagainya, Hanif. Dan ambil halia dan juga apple ni dapat membantu ya mengurangkan paras kolesterol dalam tubuh badan. Yeah. Bawang putih dapat membantu ya membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Saya kira sangat-sangat baik ya. Dan satu lagi, Hanif, dalam jus hasil lega juga ada ramuan seperti peria ya, peria katak ni, yang mana saya kira ya mengikut kajian secara klinikal ya, pengambilan peria ini dapat membantu bertindak sebagai insulin semula jadi ya dalam tubuh badan anda, membantu menurunkan paras gula. Dan saya kira ya, Hanif, gabungan yang terbaik, rumusan yang terbaik ya oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah ini dapat membantu ya memberikan kesihatan yang berganda jika anda amalkan secara teratur. Dan jus hasil lega ni, Hanif, hanyalah berharga RM55 sahaja ya. Dan anda amalkan setiap kali selepas berbuka ataupun sebelum tidur pada waktu malam, yang mana dapat membantu ya, sebenarnya saya kata tadi ya, sistem pencernaan lebih baik, perlawasan lebih baik, penghadaman pun lebih baik ya. Dan satu lagi yang terakhir, Hanif, ketika bulan Ramadan ni kalau boleh kita nak sahur yang cukup ringkas ya, yang mana saya kira ya pengambilan oat sangat bagus, dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Jadi anda boleh dapatkan Coco Cut Asia ni, yang mana Coco Cut ni, Hanif, ada 20 sachet ya, 10 sachet pack oat ya, 30 gram dan juga 20 gram serbuk koko, yang mana anda hanya perlu campurkan ya kedua-dua larutan ni dalam shaker yang diberikan secara percuma. Kemudiannya anda minum, Hanif, yang mana ya pengambilan oat beta glucan ni dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan ya. Sebab apa? Mengikut kajian ya di sebuah University of Newcastle di Australia ya, pengambilan oat beta glucan ni dapat membantu ya mengurangkan hormon rasa lapar. Okay. Jadi secara tak langsung ya kita akan rasa lebih kenyang, dan juga ya pengambilan 3 gram oat setiap hari ya dapat membantu mengurangkan sehingga 23% kolesterol berlebihan dalam tubuh badan ya. Jadi Coco Cut ni, Hanif, harga dia hanyalah RM35 saja. Anda boleh dapatkan secara online ya. Dan secara ringkasnya, Hanif, untuk kesihatan yang berganda, jangan lupa dapatkan platinum drink, anda amalkan ketika bersahur. Okey, ini platinum drink. Platinum drink harga RM99 sahaja. Dan pada waktu malam sebelum tidur ya, anda boleh dapatkan jus hasil lega harga RM55 sahaja. Dan satu lagi yang terakhir ya, nak bentuk badan yang lebih ideal, rasa lebih kenyang di hari raya nanti, kita nak berfashion lebih mudah, Hanif. Yeah. Bentuk badan pun lebih menawan, potongan baju lebih cantik. Jangan lupa dapatkan Coco Cut harga RM35 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VAC baru beli. Sebab apa? VAC adalah peneraju.
perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mahu milik. Dan bagi anda yang nak potongan diskaun secara istimewa ya, dapatkan di jomby.my, jomby.my. Secara istimewa ya, diskaun secara istimewa. Dan bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi hotline kami 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Terima kasih Hanif. Jangan lupa dapatkan rangkaian produk Biasia. Pastikan Biasia baru beli. Betul, Datuk. Hebat ni, ada 3 produk yang diberikan. Saya memang sangat tertarik sebab Datuk cakap tadi, kita boleh dapatkan potongan badan menjelang raya nanti ya. Ya, betul. Sebab apa kita perlu rasa kenyang. Puasa ni kan nak bentuk badan menawan ya. Jangan lupa dapatkan Koko-Kat ni. Harga dia RM35 sahaja di toko-toko jamu yang berhampiran. Baik, hebat Datuk. Terima kasih banyak. Sama-sama. Datuk Azim Mak Razi, pengasas V Asia Beauty and Healthcare. V Asia baru beli. Cosmetic and Healthcare. Oh, okey. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Kita jumpa Sama-sama. nanti insya-Allah. Sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika kerana selepas ini perbincangan berkaitan dengan topik di Sembang Sahur akan kami bawakan. Jangan ke mana. Jumlah yang mungkin Sembang Sahur, bulan Ramadan hanyalah di TV3. Setiap minggu bersama kami untuk tontonan kepada anda semua. Salam sayang hanya di TV3. Kembali di Sembang Sahur. Terima kasih atas kesetiaan anda sejak jam 11 malam tadi. Ui, kita mula jam 11. Kita dah hampir tiba di penghujung dan sebenarnya kita masih lagi setia ditemani oleh kedua-duanya. Ustaz Haris dan juga Izzul Islam masih bersama dengan kita untuk topik perbincangan berkaitan dengan mengubah akhlak dan diri kita dari sudut pandang COVID-19. Ustaz, saya nak tanya ini satu soalan yang mungkin popular. Semalam antara yang dikatakan oleh antara COVID survivor kita yang kita bawakan Abang Asrul semalam mengatakan bahawa ini bukan ujian tapi peluang yang diberikan oleh Allah. Dia terkena COVID-19 itu. Bagaimana huraian menurut Ustaz pandangan tersebut? Bukan ujian ni, ini peluang yang dia dapat dari Allah. Baik, Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang paling cerdik adalah mereka yang memikirkan kehidupan dia selepas dia tak ada kat dunia ni. Maksudnya kehidupan akhirat dia lah. Jadi, bila kena COVID ni, saya boleh bagi tahu ni sebab saya pun di kuarantin. Kita rasa pada ketika itu macam kita ni dah nak habis dah aku ni. Awal-awal itu kan. Awal-awal saya antara yang paling first. Gelombang pertama. Jadi bila kita kena, masa tu social media semua mati semua. Jadi bila kita tengok, kita pun rasa kita nak mati. Secara tak langsung fikir kita, diri kita kan, kita fikir berapa lagi. Depan bilik saya tu, kejap tu dibalut dengan mayat, dibawa keluar. Saya tengok katil saya ada juga balutan putih tu sebab dia tak boleh pegang. Kalau mati je, kalau meninggal je mayat tu dia akan angkat kain tu ditutup, dia bawa keluar. Jadi kita punya perasaan tu kan. Orang ni dia kata malam yazuk la yafham. Siapa yang tak rasa dia takkan faham. Jadi bila kita dah lalui satu peringkat dalam kehidupan yang macam ni kan. Kalau kita tahu kita ada balance lagi 2 minggu nak hidup. Macam mana kehidupan kita? Sudah semestinya sayang kita pada mak kita lebih. Taat kita pada Allah lebih. Saya tak buka telefon masa tu. Quran 24 jam. Bismillah, bangun, zikir semua sebab kita tahu kita dah tak akan. Jadi penyucian jiwa kita bagus. Alhamdulillah kita pun survive, ramai orang survive. Jadi kita minta pada Allah SWT, siapa yang terkena di luar sana penyakit ni, jangan risau. InsyaAllah boleh selamat dan kalau ada terkena, kalau orang yang tak terkena pun, lihatlah pada mereka yang terkena, cuba selami. Dan percayalah di situ Allah SWT akan tunjuk pada kita walaupun kita tak kena, kita juga ada peluang untuk jadi orang yang sama-sama mentaati perintah Allah dengan sungguh-sungguh lah. Selami dan juga fahami, dapat kita lihat pengalaman lah sebenarnya yang mematangkan kita, yang menjadikan kita lebih baik ataupun sebaliknya. Semua itu atas keputusan diri sendiri. Izzul sendiri, apa antara hikmah COVID-19 ni yang dapat Izzul lihat terhadap Izzul sendiri? Izzul rasa masa Izzul bersama dengan isteri memang ada, biasa pergi syuting pun selalu pergi dengan wife. Jadi masa bersama dengan keluarga. Kalau dulu kita jarang call, kita jadi hari-hari nak call, hari-hari nak tanya khabar, hari-hari tanya dah makan ke tak, kesihatan okey ke tidak. Jadi silaturahim antara keluarga kita dengan saudara-saudara kita yang mana jauh. Jadi semuanya jadi dekat, semuanya masing-masing bertanya khabar. Jadi Izzul rasa benda ni pandemik COVID-19 ni rasanya dia lebih bagi kita kesedaran yang mana jauh kita boleh dekatkan. Yang mana kita dah dekat tu kita rapatkan lagi, eratkan lagi. So
Izu rasa kalau kita tengok balik ke sudut yang positif, sebenarnya banyak dia bagi perubahan pada hidup kita sendiri. Dan saya rasa semua orang dekat rumah pun kan, yang menonton pun, kita boleh kata mereka ni semua ada keinginan ataupun benda-benda yang dibuat masa PKP ni banyak baik berbanding buruk. Betul. Ya. Maksudnya jadi imam, jaga solat, baca Quran dan sebagainya. Sebab masa tu dengan adanya orang cerita-cerita nak kiamat dah ni. Tanda kiamat ni kan. Jadi orang lagi takut. Betul. Jadi manusia ni bila takut dia tak cari orang lain lah. At one point dalam hidup dia, only Allah is with me. Betul. Dan kita minta Allah ampun dosa aku. Ya. Ini benda yang baik. Betul. Walaupun pandemik ni kita kata buruk, terjejasnya ekonomi kita dan sebagainya, tapi iman kita kepada Allah SWT, saya boleh kata purata. Syukur orang Islam ni, syukur Malaysia ni ramai orang Islam, dia doa jadi orang baik. Ya. Betul. Dan alam juga kembali pulih ketika tempoh PKP ataupun kita tempoh sekitar berehat satu ketika dahulu dan sepanjang setahun. Memang sebenarnya banyak norma baharu kehidupan telah pun kita pelajari, telah pun kita amalkan. Dan sekarang ni kita takkan terkejut kalau norma baharu tu contoh kita berjarak 10 meter, tidak bersentuhan dengan sesuka hati. Itu akan menjadi norma kehidupan selepas ini untuk kita semua manusia. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Ustaz Haris, terima kasih Ustaz banyak. Haris, Izu. Akan masih bersama dengan Izu kita juga. nanti di Sembang Sahur. Izu, terima kasih banyak. Thank Nanti you kita juga. jemput lagi ya. InsyaAllah. Pastinya segala perkongsian kita pada malam ni memberi manfaat lah kepada semua penonton pada malam ni yang baru pulang berterawih, baru selesai berterawih. Kami doakan agar anda semua sentiasa sihat untuk sama-sama kita berebut pahala ibadah pada bulan yang mulia ni, insya-Allah. Baik, kita akan teruskan Sembang Sahur setiap hari Rabu dan juga Khamis. Dan minggu depan pada hari Rabu akan kita bawakan satu lagi topik. Ini antara yang menjadi perdebatan juga berkaitan dengan vaksinasi dari sudut Islam, dari sudut agama dan juga keberkesanannya. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Perdebatan ada yang hangat di media takut. sosial tu Betul, ya. setuju. Terus Baiklah. tanya di Sembang Sahur pada minggu depan. Setiap Rabu dan Khamis 11 malam. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Kita tinggalkan anda dengan Plan B. Silakan.